TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada calon SPM semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Syamira Nazir, di mana untuk hari ini mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari iaitu mata pelajaran elektif Sains Tambahan, dan untuk hari ini kita akan fokuskan kepada teknik menjawab kertas 1. Siapakah guru cemerlang yang akan bersama dengan kita hari ini? Ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Baik, itulah dia guru yang akan bersama dengan kita untuk hari ini iaitu Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Silakan Cikgu. Waalaikumsalam Mira, khabar baik. Wah, Cikgu nampak ceria dan bersemangat hari ini. Ya Mira, lama tak jumpa. Ya, betul, untuk kongsikan teknik menjawab khas kepada calon SPM yang sedang menonton. Baik Cikgu, hari ini kita akan fokuskan kepada teknik menjawab bagi kertas 1 Sains Tambahan. Betul Cikgu? Ya Mira, kertas 1 hari ini kita tengok bagaimana teknik yang diberikanlah nanti. Cara-cara nak memilih jawapannya dan nak memahami certain soalan lah. Okey, baik. InsyaAllah. Baik, kalau macam tu Cikgu, Mira yakin mereka yang berada di rumah pun teruja dan tak sabar nak tahu bagaimanakah tekniknya. Jadi silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Sama-sama. Okey, boleh saya mulakan Mira? Silakan Cikgu. Okey. Yang pertama kita tengoklah tips yang berkaitan dengan kertas 1. Di mana dalam kertas 1 sebelum tu kita tengok dulu format yang diberikan iaitu objektif aneka pilihan. Ada 4 A, B, C dan D dan ada 40 soalan yang berkaitan lah. Dan cara menjawabnya, calon perlu menjawab semua soalan yang diberi dalam masa 1 jam 15 minit. Okey, apa konstruk yang ditanya dalam kertas 1 iaitu yang pertama konstruk mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi dan yang keempat adalah menganalisis. Di mana biasanya dalam ke-40 soalan berkenaan yang paling banyaknya mengingat dan memahamilah. Okey, mengaplikasi ini sedikit saja dan menganalisis mungkin 1 atau 2 soalan dari segi keseluruhan 40 soalan berkenaan. Okey, kita tengok tips bagaimana untuk mendapatkan markah yang tertinggi. Okey, yang pertama, setiap satu soalan yang diberi itu, maka calon perlu limitkan masa 1.875 minit. Tetapi tak perlulah dia menggunakan jam untuk setting untuk satu soalan tu mesti habiskan 1.875 minit. Okey, sekiranya soalan berkenaan boleh dikatakan lebih mudah, maka mungkin mengambil masa yang lebih singkat. Maka masa yang ada lagi tu boleh digunakan untuk menjawab soalan yang sukar lah. Okey, cuma saya nak ingatkan kepada calon iaitu jangan buang masa untuk satu soalan yang sukar. Sekiranya ada soalan yang kita rasa susah sikit untuk menjawab, maka kita tinggalkan dulu. Tetapi jangan tinggal terus tak tengok balik soalan berkenaan lah. Okey, kita letak tanda soal pada soalan berkenaan. Di mana nanti bila kita cek balik kat mana yang ada kita tertinggal, maka kita tengok baliklah. Okey, yang kedua mestilah dijawab semua 40 soalan yang ditanyalah. Okey, untuk 40 soalan berkenaan jawapannya ada 4 pilihan jawapan saja yang saya beritahu tadi lah, iaitu A, B, C dan D. Okey, potong pilihan jawapan yang salah. Kenapa kita perlu potong pilihan jawapan yang salah? Agak-agak Mira lah. Supaya kita tak terkeliru Cikgu dengan jawapan. Betul, satu kita tak terkeliru. Yang kedua, bila kita dah potong 1 atau 2 soalan yang jawapan yang salah, maka pilihan kita tu tak adalah banyak sangat. Daripada 4 pilihan dah potong 2 jadi 2 lagi. Betul. Maksudnya 50-50. Tapi 50-50 bukannya kita orang panggil kita guessing, kita main tembak main tembak saja. Yang mana? Yang atas ke, yang bawah ke, A ke, C ke. Yang 2 tu mungkin kita perlu lebih sikit untuk kita bandingkan yang mana betul-betul jawapan dia. Yang tu jadi pilihan kita tu tak adalah
daripada 4 25% kepada 2 50% saja. Dan tetapi ada setengah soalannya kita terus dapat jawapannya. Mungkin soalan tu dia rendah sikitlah. Okey, dan juga yang kedua terutamanya dari segi pengiraan. Pengiraan bila kita menggunakan dia punya formula atau rumus yang diberikan, kadang-kadang kita boleh dapat terus jawapannya. Tetapi hati-hati, kesilapan kita menekan kalkulator akan menyebabkan jawapan yang salah ada pada pilihan jawapan berkenaan. Okey, dan seterusnya of course lah kita kena semak balik jawapan. Bila kita dah buat, kita dah puas hati dengan jawapan berkenaan, maka insya-Allah jawapan tu mungkin betul lah pada peringkat kita sendiri, sebab kita tak tahu jawapan yang kita bagi tu adakah betul-betul jawapan yang kiranya betul lah maksudnya. Okey, dan pastikan betul 30 soalan. Maksudnya 30 soalan tu kita pasti betul. Macam mana kita nak pasti betul? Sebabnya kadang-kadang calon ni saya tak pandai cikgu, saya rasa macam betul tapi tiba-tiba salah. Maksudnya bila kita betul-betul confident kepada soalan berkenaan, insya-Allah kita tengoklah yang mana tu. Sebabnya kadang-kadang bila kita tak confident, maka kita perlu ulang balik, kita ingat semula apa yang kita pelajari. Kadang-kadang dari segi situ kita boleh imbas kembali, okey, pada untuk beberapa soalan berkenaan. Okey, dan yang ini adalah untuk saranan kepada calon-calon lah, di mana boleh menggunakan apa yang saya bagi di sinilah. Ada lagi banyak sarana-sarana lain, di mana sarana lain yang pertamanya, kalau kita tengok nanti kita akan tengok beberapa contoh soalan lah, mengingat macam mana caranya kita nak nak pikat soalan yang diberi, itulah tugasan yang diberi. Yang kedua dari segi formula yang digunakan, bagaimana setengah-setengah calon ni kalau di sekolah ditanya, cikgu soalan diberi formula atau formula tu kita perlu hafal. Okey, untuk sains tambahan, setiap soalan berkenaan formulanya ada di bahagian bawah. Okey, kita tidak adalah calon tidak perlu menghafal terlalu banyak formula. Cumanya formula yang ringkas, yang terlalu ringkas tu kita tak bagilah pada soalan berkenaan. Okey, kalau di peringkat sekolah kita terbagi, bila bagi dia punya stimulus, kita panggil rangsangan soalan berkenaan, di bawah tu akan ada formula yang perlu digunakan ketika itu. Ada mungkin kemungkinan soalan tu dia peringkat tinggi sikit, dia ada 2 formula yang perlu dia gunakan, ataupun yang peringkat biasa dia bagi 1 saja formula. Tetapi formula berkenaan perlu diolah sekiranya murid nak mencari, calon kita nak mencari sesetengah jawapan yang berkenaan lah. Okey, dan bagaimana kita nak tahu kita dapat cemerlang atau tidak, Mira? Di mana di sini saya andaikan sahaja, sebab yang ni bukannya betul-betul yang diberi mesti lebih pada 30 kita akan dapat cemerlang. Okey, maksudnya lebih pada 30 kita dapat cemerlang. Cemerlang, kategori cemerlang ni kemungkinan A tolak dan juga A plus. Okey, so ada 3 lah kategori cemerlang, dia panggil cemerlang sederhana, cemerlang tertinggi dan sebagainya. So mesti lebih daripada 30 untuk kertas 1 sahaja, dan nanti dia akan tambah dengan kertas 2 dan juga tambah dengan kertas 3 lah. Maka berkenaan barulah ditentukan kecemerlangan murid berkenaan lah. Dan sekiranya murid berkenaan katakan dia dapat 10 hingga 15, maka yang ni kita boleh kategorikan kepada keputusan lulus je lah. Keputusan gagal tu saya tak buat lah, sebab kita tak nak yang ada gagal. Kalau boleh bagi saya lah, untuk murid-murid saya di rumah dan juga murid-murid rakan-rakan saya, kalau boleh kita nak ni biar boleh bukan saja lebih pada 35, kalau boleh betul-betul tepat 40. Untuk objektif ni kadang saya selalu beritahu kepada calon saya, jawapan dah diberi, cuma pilih yang terbaik sahaja. Pilih yang kadang-kadang tepat juga. pilih yang tepat dan yang terbaik untuk setiap soalan berkenaan. Kadang-kadang saya beritahu ayat yang mudah, orang buta pun mungkin boleh jawab bila dia dengar. Dia dengar, kita beritahu satu-satu, insya-Allah dia boleh jawab yang mana. Kecuali yang berbezanya adalah untuk kertas yang lain-lain lah. Untuk kertas 1 ni insya-Allah, sebabnya jawapan dah diberi, dan gangguan, tapi kena hati-hati kepada gangguan yang diberi dalam jawapan berkenaan. Kadang-kadang kita fikir jawapan A dengan jawapan C hampir sama, tetapi yang mana satu lebih tepat. Itu yang penting. Kadang-kadang mungkin jawapan A kita rasa dah betul, tetapi bila kita tengok balik jawapan C, yang ni pun rasa betul. Yang tu akan main peranan yang perlu kita buat keputusan yang tepatlah ketika itu. Untuk mendapatkan jawapan yang betul-betul tepatlah.
Betul tu cikgu. Ya. Dan untuk hari ni itu yang kita nak sasarkan sama-sama cikgu Ya, untuk betul, peroleh markah lebih daripada 35. Kalau boleh cikgu kata 40 kan cikgu. 40 alhamdulillah. Baik, itu dia sedikit penerangan ringkas cikgu bagaimana cara fahami dan juga menjawab bagi kertas satu ataupun soalan objektif. Kita berhenti berehat seketika. Calon SPM semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan guru cemerlang kita hari ini iaitu Cikgu Rosnizan bagi teknik menjawab kertas satu mata pelajaran sains tambahan. Baik cikgu, di segmen ini cikgu akan berkongsi pula konstruk mengingat dan memahami. Betul cikgu Ya betul Mira. So kita tengok konstruk yang paling rendah lah iaitu mengingat dan konstruk yang kedua iaitu memahami. Okey, kita tengok beberapa contoh soalan contoh daripada konstruk mengingat dulu ya Mira. Okey, mengingat ni konstruknya boleh dikatakan rendah tu maksudnya di mana apa yang calon ataupun murid di sekolah dia baca maksudnya dia lebih kepada fakta. Iaitu dia baca soalan dan dia tahu apa jawapan yang diberi. Dia tak perlu fikir lebih lagi lah. Okey, untuk mengingat. Kalau untuk memahami, dia ada dua stepnya. Step satunya adalah step mengingat dan satu lagi step memahami tu dia perlu faham teks yang diberi ataupun faham gambar yang diberi. Barulah dia dapat jawapan. So dia ada dua, boleh dikatakan kalau saya biasa satu tangga dan dua tangga. Kalau seterusnya tu dia banyak-banyak lagi tangga lah. Okey, kita tengok contoh yang pertama Mira. Antara berikut yang manakah adalah satu garam terlarutkan. So dia punya poinnya di sini adalah garam terlarutkan. Okey. Bermaksud garam dia ada dua lah. Dia belajar garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Okey, dia ada dua saja pilihan di sini iaitu dia ada empat pilihan. Maksud saya A, B, C, D. Cuma dua pilihannya yang sama iaitu klorida ada dua dan satu lagi adalah sulfat. So murid-murid dia dah pelajari ada empat jenis garam. So di sini ada dua sajalah dan dua di sini di mana beberapa garam berkenaan yang mana satu garam yang boleh larut. Terlarutkan tu ini istilah kimia dia. Garam boleh larut dan garam tak boleh larut lah. So di sini dia banyak dia belajar kalau contoh garam klorida berapa yang mana yang boleh larut, yang mana tak boleh larut. Okey, manakala garam sulfat yang mana boleh larut, yang mana tak boleh larut. Dia ada dah certain dia lah. Okey, kalau di sini kita tengok ferrum 2 klorida, azetum klorida, kalsium sulfat dan juga plumbum 2 sulfat. So jawapannya adalah ferrum 2 klorida yang terlarut. Di mana yang tiga ni, kenapa tiga ni adalah jawapan yang salah? Okey, di mana dia belajar semua garam klorida adalah larut kecuali dia ada beberapa tu iaitu argentum dan ada beberapa lagi lah garam berkenaan dan garam sulfat, semua garam sulfat adalah tak larut kecuali yang mana. Dia ada dia punya certain dia tu. Yang tu kalau itu sebelum ni dah dipelajari secara detail lah berkait dengan garam tu yang dia perlu ingat. Beberapa sebenarnya beberapa benda tu dia boleh hafal dengan sendirinya lah. Okey, yang kedua, kita tengok soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah merupakan ciri minyak sawit terpakai? Apa yang dimasukkan dengan minyak sawit terpakai? Maksudnya minyak sawit yang telah digunakan untuk menggoreng dan sebagainya. Okey, dan dari sini kalau kita tengok pilihan-pilihan jawapan dia, kita boleh ingat, iaitu calon boleh ingat minyak sawit yang biasa dan juga minyak sawit yang telah terpakai lah yang dah digunakan. So dari segi yang pertamanya kita tengok sini warna lebih cerah. Bila sebut warna lebih cerah, adakah minyak yang kita dah digunakan tu dia sama seperti yang asal? Maka kalau kita tengok situ maka of course lah dia punya tu salah lah. So kita boleh potong yang ni. Okey, dah satu dah hilang dia punya cara dia. Yang kedua perlu ditapis terlebih dahulu. Kenapa dia perkataan dia tu perlu ditapis terlebih dahulu? Okey, kalau sebelum minyak sawit dihasilkan, dia ada perkataan tu perlu ditapis. Sebab ditapis tu untuk kita buang bendasin dan sebagainya untuk hasil minyak berkenaan. So di sini dia tidak ada kaitan dengan minyak yang ni lah. Kalau kita tapis juga minyak ni, kita hanya nak buang dia punya bahan-bahan ataupun kalau kita masak ayam juga dia punya kerak-kerak apa ni. Crispy dia tu kan. Crispy dia tu dia punya tepung ke apa, kalau kita tapis tapi dia still lagi warna dia sama seperti warna yang asal minyak yang dah terpakai lah. So yang ni kalau kita nak tapis just kita nak buang dia punya tu dia je.
hampas dia dan sebagainya lah. Okey, yang tu pun salah. Dan jawapan kita C dengan D. Okey, yang ni my peranan ni C dengan D. Biasanya kalau zaman saya belajar dulu, ada cikgu beritahu pilih jawapan yang panjang. Kadang-kadang dia punya cara tu ada kebenarannya tetapi ada tidaknya. Okey, kemungkinan mungkin jawapan di sini betul-betul jawapan yang panjang itu bernasib baik namanya. Okey, so kita tengok ni kandungan asid lemak yang tinggi. Okey, kandungan asid lemak yang tinggi. Yang kedua adalah kandungan sebatian teroksida lebih rendah. Apa yang dikatakan sebatian teroksida lebih rendah bermaksud bahan berkenaan telah teroksida, maksudnya semasa berlaku pembakaran. Okey, bila sebut lebih rendah dah berlaku pembakaran, maka dia akan jadi tinggi. Maka kalau lebih rendah ni salah. Kenapa saya tinggalkan yang ni? Sebab dia asid lemak yang lebih tinggi. Sedangkan minyak sawit biasa mempunyai asid lemak yang lebih rendah. Bila dah kita guna dia, maka dia punya ikatan itu akan cantum. Maka dia jadi asid lemak dia lebih tinggilah. So jawapan dia adalah C. Itu yang kata jangan terpengaruh dengan jawapan yang lebih panjang, itu adalah betul. Yang tu silap konsep lah, yang tu kita kena betul-betul faham kedua-dua itu. Okey Mira, yang ketiga, tindak balas manakah adalah tindak balas endotermik? So di sini calon-calon tu diingatkan dia ada dua saja dia belajar, endotermik dan juga exotermik. Bila sebut endo, kita istilahkan macam kita indoor dengan outdoor. Dalam maksudnya masuk ataupun keluar. Bila indoor ni maksudnya kita serap haba. Kalau exo, satu lagi dia ada lawan dia tu adalah exo, SO ENEKSO. Exo tu adalah exit, keluar. So di sini bila masuk, bila kita tengok di sini pembakaran. Bila sebut pembakaran, memang kita tahu kita perlu serap haba dan sebagainya, tetapi haba yang dibebaskan. Bila haba dibebaskan, maka dia adalah exotermik. So yang ni salah. Okey, proses penyesaran. Penyesaran kadang murid ni mungkin dia akan confuse dengan penyesaran, kadang penyesaran tu bermaksud apabila ada dua tindak balas logam, dia akan menyesarkan logam yang satu lagi. Maksudnya bila dia menyesarkan, dia akan membebaskan haba. Maka penyesaran ni salah lah. Okey, peneutralan iaitu asid dan juga alkali, tindak balas dua tu, maka bila kita sentuh tu dia akan menghasilkan haba. Maka yang ni pun automatik salah. Penguraian. Okey, penguraian ni biasanya kalau kita pergi penguraian tu biasanya melibatkan mungkin bakteria ataupun mikroorganisma pengurai. Maksudnya dia akan masuk dalam tu, dia akan uraikan ikatan antara beberapa molekul lah. So jawapan dia adalah penguraian. So 3 dah potong salah, automatik lah jawapan yang tak potong tu. Okey Mira, rasanya cukup senang tak kalau Mira tengok ni macam senang je. Katakan dia kata cikgu bagi soalan senang, memanglah nampak senang. Yang ni bagi saya soalan ni bukan senang. Soalan ni banyak perlu kita fikir walaupun konstruk dia tu rendah. Okey, dan seterusnya kita tengok yang lebih tinggi sikit dia punya level dia. Okey, aras kesukaran dia. Mengapakah gentian optik digunakan dalam pembuatan kabel telefon? Okey, dia belajar gentian optik. Dan salah satunya adalah untuk telekomunikasi lah, kabel telefon. Satunya reaktif secara kimia. Adakah kita nak gentian kita tu bertindak balas secara kimia? Sudah tentu kita tak mahu kan? Maka dia salah. Tapi walaupun kita buat salah, tiba-tiba jawapan dia tu betul, macam mana? Kita rasa salah. Tapi bila kita tengok semua salah nanti, yang mana satu pula nanti jadi confuse pula nanti kepada jawapan berkenaan. Tapi kita tak apa. Kemungkinan mungkin kita punya justifikasi pertama tu salah, yang kita baca berulang kali lah untuk apa. Okey, yang ni saya buat dulu salah, kemungkinan jawapan tu betul, siapa tahu kan. Okey, mempunyai takat lebur yang rendah bermaksud bila ada haba saja dia akan jadi cair. Adakah kita nak kabel telefon kita tu cepat cair? Tak nak cikgu. Tak nak dah. Bila dah cair nanti tindak balas confirm lah kita punya telekomunikasi, nak telefon orang pun tak dapat benda tu terputus betul Mira. Okey, so yang ni salah. Mempunyai ketahanan haba yang tinggi. Ketahanan haba yang tinggi. Maksudnya kalau ada haba ke apa, maka dia boleh maksudnya dia boleh stand balik, dia boleh kekal keadaan asal dia. So dan yang mempunyai kadar pengembangan yang tinggi. Dia kadar pengembangan tu mungkin dia jadi kembang dan sebagainya lah. So antara dua ni agak-agak Mira, yang mana Mira rasa yang lebih tepat?
Kalau antara dua tu Mira rasa yang tepatnya ialah C, cikgu, mempunyai betul. ketahanan haba yang tinggi. Oh, bijak Mira. Betul yang okey. ni, ketahanan haba tinggi sebab kita tak naklah kadang-kadang kita cuaca sekarang kadang besar. Tinggi dia punya suhu dia, kadang suhu rendahnya melampau tu. Maksudnya sini lah ketahanan haba tinggi bermaksud haba tinggi, haba suhu tinggi ataupun suhu yang paling rendah. So dua tu dia nak dia boleh adaptasi dengan situasi semasa. Yang tu yang penting. Okey, seterusnya Mira, gelombang manakah adalah gelombang membujur? Okey, calon SPM kita dalam sains tambahan ni dia belajar dua saja. Satu, gelombang membujur, satu lagi adalah gelombang melintang. Gelombang membujur tu kalau saya tengok bentuk dia, kita panggil mampatan dan regangan. Okey, yang ni dia punya bentuk gelombang dia. Satu lagi adalah gelombang melintang, bermaksud melintang dia naik turun. Okey, dia naik turun, yang tu ada naik dan juga ada turun lah. So dua benda beza ni, kadang-kadang kita bagi dua ni dia akan nampak dari segi apa jenis gelombang berkenaan dan contohnya. Kalau kita tengok sini ada 4. Okey, gelombang bunyi, gelombang air, radio dan cahaya. Okey, yang ni dia boleh terus dapat jawapan macam mana? Terus dapat jawapan. Okey, kalau gelombang bunyi, bila kita katakan saya bercakap sekarang ni, Mira dengar. Kalau gelombang saya tu naik turun, apa Mira akan dapat? Saya akan macam tak dengar lah, cikgu. Ya, akan dengar tak lah. Kalau sekarang ni dia direct terus, dia pergi terus dia ni. Okey, maksudnya dia punya getaran tu kepada molekul. Okey, yang kedua gelombang air. Gelombang air kalau kita tengok ombak tu naik turun. So dia ni lebih kepada gelombang air. Melintang, gelombang air. So yang ni salah. Okey, gelombang radio pun sama. Dia naik turun kita punya frekuensi apa semua kan. Okey, so yang ni salah. Dan juga gelombang cahaya. Walaupun gelombang cahaya kita nampak gelombang cahaya tu macam direct terus kepada kita. Tapi dia merupakan gelombang bawah gelombang elektromagnet. So yang ni dia salah. So jawapan dia teruslah kepada jawapan A. Iaitu gelombang bunyi. Tapi sini nampak terus dia punya tu. Tapi kadang-kadang calon kita ni dia confuse dengan bunyi dan juga cahaya. Sebab cahaya dia nampak terus pergi kepada kita lah. Okey Mira? Okey, saya rasa untuk konstruk mengingat ni hanya 5 sajalah saya bagi sini. Saya rasa dah cukup dah untuk pergi pada yang lain dah. Kita pergi yang lebih tinggi sikit iaitu untuk konstruk memahami. Okey, nak faham apa yang diberi dalam soalan kita lah. Okey, contoh yang pertama. Bila sebut konstruk memahami ke, mesti wajib ada gambar ke? Tak semestinya. Kadang-kadang dia bagi stimulus. Yang atas ni kita panggil stimulus. Stimulus tu adalah rangsangan kepada calon. Mungkin stimulus tu panjang, maka dia perlu faham setiap satu perkataan ataupun ayat penuh kepada soalan berkenaan. Okey, kalau kita tengok di sini, Rajah 1 menunjukkan pemerhatian bagi satu eksperimen. Apakah L? Apa yang dia nampak di sini? Sebelum dan juga selepas. Dia nampak pepejah ni. Dan selepas pun nampak ada pepejah, tetapi tidak secara 100% dia larut. Kemungkinan bila dia kacaunya, dia pecah dia punya bentuk molekul dia saja, tetapi dia tak larut. Kalau kita nak tahu dia larut macam mana, tidak ada baki yang ada di bawah. Okey, tapi kita nampak sini, yang ni besar, yang ni kecil. Bila dia dah pecah-pecah, mungkin kita nampak dia lebih halus lah. Okey, so di sini gambarnya dia fahamnya apa? Maksudnya pepejah tu tidak larut. Okey, di sini yang saya kata tadi dia belajar 4 je, iaitu klorida, garam yang klorida, garam yang nitrat dan sebagainya, ada 4. Tapi di sini tiosulfat, oksida ni dia tak belajar. Macam mana kita nak tahu? Okey, dia perlu tahu, calon kita perlu tahu ada 3 logam apa saja nama di belakang dia larut. Apa dia yang wajibnya? Wajibnya iaitu amonium, kalium, natrium dan juga kalium. Di sini dia terus dapat dia punya jawapan dia tu. 3 ni antara logam yang terus larut, cikgu Ya, dia punya larutan lah, maksudnya larutan pepejal. Dia kalau ikut logam depan ni, dia logam yang lebih reaktif di atas. Apa saja nama di belakang, kadang dia punya amonium nitrat contoh, amonium klorida. Sebab ada amonium, maka dia adalah garam yang larut. Ada 3 ni. Sebab bila dia belajar, yang 3 di bahagian atas tu, apa saja bentuk nama belakang dia akan larut semuanya. Yang di bawah tu dia ada beberapa, ikutlah sulfat, garam apa yang tak larut. Untuk klorida, garam apa yang tak larut. Kalau nitrat, semua garamnya dia larut. Okey, so jawapannya adalah
kalsium oksida. So dia tak larutlah di situ. Okey, untuk yang kedua. Okey, yang kedua, rajah 2 menunjukkan aras tenaga bagi satu tindak balas. Apakah jenis tindak balas itu? Okey, cuma saya nak maklum kepada calon, bila kita tengok di sini nampak benda ni apa hint yang mudah. Yang satu saja saya beritahu anak murid saya, kita tengok sini, negatif. Kalau negatif tak payah fikir benda lain. Apa dia maksud tak payah fikir benda lain? Yang negatif dia belajar 2. Walaupun 4 gangguan dia, pengoksidaan, penurunan yang saya beritahu tadi lah. Endotermik dan juga exotermik ni adalah tindak balas. Okey, yang ni juga tindak balas, 2 ni. Tetapi kalau ada gambar rajah aras tenaga namanya, dia hanya belajar 2 ni je. Tapi salah satu macam mana nak tahu jawapannya? So yang ni dah salah lah. Dia dah boleh dapat 50% pilihannya. So apa jawapan dia? Bila kita tengok negatif, maka terus jawapannya adalah exo. Haba dibebaskan. Maka tanda dia adalah negatif. So jawapan dia exo lah. Walaupun peringkat tu tinggi memahami, tapi kita tengok apa yang diberi pada gambar berkenaan. Cukup mudah. Kalau positif, maka tak payah fikir banyak. Endotermik. Betul. Yang ni salah satulah. Satu lagi kita tengok dia duduk di atas, dia duduk di bawah. Kadang yang ni kita missing kita susah sikit. Tengok yang ni dulu. Sekiranya yang ni tak diberi. So kita tengok yang ni first garis ni di atas, yang kedua garis di bawah, satu lagi kita tengok anak panah di bawah. Untuk exotermik, untuk endo anak panah dia ke atas. Yang ni kita tak usik dah tenaga. Yang ni memang sama je kedua-duanya. Okey, boleh Mira? Boleh, Cikgu. Okey, seterusnya kita tengok rajah 3 menunjukkan suatu struktur bumbung. Apakah jenis bahan termaju paling sesuai? Perkataan di sini adalah paling sesuai untuk struktur X. Okey, kalau kita tengok sini, yang ni kita panggil saya lupa dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Kita panggil awning. Ada nama bahasa Melayu dia tu ada, saya lupa dah. Okey. Biasa kita selalu panggil awning. Awning rumah. Awning rumah macam tu. Tapi dia ada bahasa Melayu dia tu kadang bumbung boleh ke cikgu kalau kata kita panggil? Bumbung tu boleh. Dia ada nama khas dia, saya lupa dah nama tu. Bila sampai sini je terus lupa. Bila tengok Mira dia terus lupa. Tidak ada, saya gurau je Mira. Okey, so di sini hanya satu saja sebab dia kalis air. Maka jawapannya adalah Teflon. Teflon kan dia kalis air selain daripada bumbung, dia lapis untuk peralatan memasak sebab nak mengelakkan makanan daripada melekat. Okey, seterusnya. Satu lagi. Boleh Mira? Okey, rajah 4 menunjukkan graf sesaran masa bagi suatu sistem bergetar. Apakah X? So X ni adalah dia panggil sesaran maksimum. Sesaran maksimum kita refer kepada amplitude. Betul Mira. So tempoh di sini kita ambil sini tempoh sebab dia ada masa. Frekuensi pun sini kita ambil nilainya 1 bahagi tempoh. Dan panjang gelombang kalau dia jarak, maka panjang gelombang kita ambillah daripada starting sini sampai sini. Banyak benda ada, 4 ada pada graf ni. Tapi satunya di atas ni adalah amplitude namanya. Baik, itu dia cara mudah untuk kita faham bagi menjawab kertas satu dan juga untuk konstruk mengingat dan memahami. Kalau masa tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Okey, boleh Mira. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi teknik yang Cikgu Rosnizan akan kongsikan. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya, Mira dan juga Cikgu Rosnizan. Baik Cikgu, di segmen ini saya teruja Cikgu, saya tak sabar dan saya yakin calon SPM sedang menonton sekarang pun teruja juga kerana Cikgu akan terangkan pula konstruk mengaplikasi. Betul Cikgu? Ya, betul Mira. Ini teruja sebab banyak pengiraan ni Cikgu. Dia banyak pengiraan dan pastinya menggunakan kalkulator. Tapi kalkulator kena hati-hatilah. Silap kira yang saya beritahu yang awal tadi, maka kesilapan pengiraan kita akan memberi jawapan yang silap. Ya, baik. Silakan Cikgu. Okey Mira. So kita pergi kepada konstruk yang ketiga lah, iaitu mengaplikasi. Okey, kalau tengok sini soalan biasanya bila sebut saja soalan kimia akan jadi macam gerun sikit lah. Okey, tetapi gerun pada nama. Kalau kita tengok betul-betul, insya-Allah dia beritahu. Okey, sini kalau kita tengok soalan tu nampak panjang, dia punya stimulus dia. Persamaan berikut mewakili tindak balas antara 100 cm padu asid sulfurik 1.0 mol per dm padu dan natrium karbonat berlebihan. So dia ada dia punya persamaan dia. Apa pentingnya persamaan di sini? Kita nak tengok dia punya bilangan mol bahagian depan ni. Iaitu perbandingan dia lah nanti. Okey, berapakah isi padu karbon dioksida? Soalan dia berapakah isi padu karbon dioksida? Yang ni
yang terbebas pada suhu dan tekanan piawai. Okey, isi padu molar gas pada suhu dan tekanan piawai yang ni. Okey, yang pertamanya apa bahan yang diberi, iaitu 100 cm padu asid sulfurik dan dia punya kemolaran. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia yang pertama, kita nak cari bilangan mol. Okey, kalau Mira tengok di sini sentimeter padu, di sini dm padu. So kita kena tukar sentimeter padu kepada dm padu, iaitu yang pertama kita cari dulu bilangan mol. 100 cm padu bahagi 1000. Yang ni kita nak tukar pada dm padu tadi lah. Okey, darab dengan 1. So simple, yang ni untuk cari bilangan mol. So dapat 0.1 mol. So apa yang kita nak guna kepada bilangan mol ni? So bila kita tengok pada persamaan, perbandingannya nilainya tak ada di depan. Okey, bila tak ada maksudnya nilainya adalah 1. Bila 1, bahan yang digunakan iaitu asid sulfurik yang ni yang diberi. So kita bandingkan dengan yang kita nak cari. So bila dia 1 mol di sini pun 1 mol. Maka bila kita dapat 0.1, automatik nilai karbon dioksida pun 0.1 mol. Maka kita buat perbandingan 0.1 mol sama dengan 0.1 mol karbon dioksida. So kita dapat nilai 0.1 mol. Ada tak jawapan dia? Belum ada lagi. Sebabnya isi padu molar pada suhu dan tekanan piawai 22.4 dm padu per mol. Maka kita perlu darab dengan nilai berkenaan, iaitu kita dapat 0.1 darab 22.4, maka kita terus dapat nilai 2.24 dm padu. Yang saya kata silap tadi, kita kira 0.1 tetapi kita ambil yang satu ni, maka dia akan dapat jawapan D. Okey. Dan 1.12 boleh dapat macam mana? Bila dia tersilap pusing. Okey, pusingan apa? Contoh 100 ni dia buat 1000 bahagi 100, kesilapan di situlah kebanyakannya. Kalau buat 1000 bagi 100 tu cikgu akan dia akan dapat salah nilai lah 10, dia akan dapat 1 mol sini. Bila 1 mol, bila dia kira dia akan dapat juga 22.4, akan jadi salah. Banyak masalah dari segi penggunaan kalkulator. So di sini kita buat step by step dia lah, peringkat-peringkat yang penting. Okey, yang ni saya tunjukkan yang paling mudah lah. Okey, yang kedua, apabila serbuk zim berlebihan ditambah kepada 25 cm padu larutan kumpulan 2 sulfat 0.2 mol per dm padu. So kita tengok di sini sama. Okey. Isi padu, kemolaran. Automatik kita nak cari apa? Bilangan mol. Yang kedua dia bagi adalah suhu. Daripada 30 kepada 40. Maka ada perubahan suhu. Okey, bila kita tengok di sini dia bagi muatan haba tertentu 4.2. Okey, selalu kita dah tahu muatan haba tertentu 4.2 ni adalah untuk nilai C. Okey. Theta ni adalah untuk suhu dan M tu adalah untuk GC. Untuk GC Mira. Molnya kat sini Mira. Delta H sama dengan E bahagi N. N ni adalah bilangan mol. Mungkin Mira terperasan M dengan N ni nilai kecil dah jauh kan, tak pernah nampak, tak apa. So, okey Mira. Okey, dan yang ni dia panggil ketumpatan. Apa pentingnya ketumpatan? Sebab kita nak kira dia punya GC daripada isi padu berkenaan. So di situ dia punya step dia. Dan yang saya kata tadi, ada setengahnya dia bagi satu rumus satu, ada setengah ni dia bagi dua rumus. So yang pertama apa yang perlu kita cari? Iaitu kita dapat dulu bilangan mol. Okey, bilangan molnya 25 kena bagi 1000. Kenapa? Nak tukarkan sentimeter padu kepada dm padu, darab dengan 0.2, dapatlah 0.005 mol. Yang kedua apa yang perlu kita cari? Kita masukkan nilai dekat E. Okey, E sama dengan M 25. Okey, saya dah darab awal-awal lah 25 darab 1. 4.2 ni nilai untuk C dia, dan 10 ni kat mana kita dapat 10? 40 suhu tolak 30. So kita dapat ni, so kita dapat 1050 joule. Kena hati-hati nilai ni joule. Kenapa kena hati-hati? Sebabnya di sini adalah kilojoule. Kenapa saya buat ni sama je mana-mana pun. Okey, kilojoule. So beza nilai ni joule dengan kilojoule, maka nanti kita kena tukarkan joule kepada kilojoule lah. Okey, lepas tu apa yang perlu kita buat? Agak-agak merah apa yang kita buat? So kita cari delta H. Apa yang dinamakan delta H iaitu haba penyesaran. Ya, betul Mira. So haba penyesaran dia E1050 joule bahagi bilangan mol yang kita cari tadi yang ni 0.005. So kita dapat 210,000 joule. So besar nilainya, tidak ada dalam ni. Kilojoule. Sebab itulah dia kita tukarkan kepada kilojoule, kita bahagi dengan 1000. Ya, betul. So kita dapat nilainya 210. Kenapa negatif?
Sedangkan masa calculation kita tidak ada negatif. Sebabnya suhu meningkat. Meningkat. Suhu meningkat, Mira. Suhu meningkat, kalau Mira tengok sini 40 tolak 30 tu nilainya positif. Tetapi bila dia meningkat, bila kita tengok situ, kita andakan suhu awal 30, suhu akhir 40. So nilai negatif sebabnya peningkatan suhu tu menyebabkan nilainya jadi negatif. So kita tahulah bila negatif tadi saya dah maklum satu, iaitu tindak balas exo. Ya, betul Mira. Alhamdulillah. Mira lagi mahir, dah bertambah mahir sekarang ni. Boleh ambil exam nanti. Okey Mira. Seterusnya kita bagi pada nombor 3. Okey, nombor 3 ni lebih mudah. Adapun aplikasi penggunaannya adalah V sama dengan F lambda sahaja. Tetapi murid-murid kita kena ingat F tu untuk apa, lambda, simbol lambda tu untuk apa, dan V tu untuk apa. Okey, yang dia nak adalah panjang gelombang. Okey, dia bagi sini adalah halaju dan frekuensi. So frekuensi kita dah nampak F, maka automatiklah untuk frekuensi yang ni. Okey, yang ni adalah halaju, halaju adalah V, V adalah bahasa Inggeris dia panggil velocity. Formula ni dia banyak pada bahasa Inggeris, velocity. Dan dia punya bentuk ni kita panggil lambda, iaitu panjang gelombang. So just dia masuk saja nilai. Okey, yang tu kena hati-hati. Kenapa? Formula yang diberi V sama dengan F lambda, maka dia kena tukar kedudukan tu, iaitu lambda V bahagi F. Okey, 5.5 bahagi 4.5 dapat 1.22. Okey, ada setengahnya katakan jawapan ni ada 0.82, 1, 10.00. Adakah pengiraan tu akan dapat? Dia akan dapat sekiranya dia silap. Macam mana? Dia buat 4.5 bahagi 5.5, maka dia akan dapat 0.82. Dia tolak 5.5 tolak 4.5 dapat 1. Dia tambah dapat 10. Wow. Ada kemungkinan tak dia akan buat macam tu? Kemungkinan bila kita dalam keadaan kegusaran semasa menjawab, silap tekan simbol tu. Positif, tolak, tambah, darab dan juga bahagi. Kadang-kadang banyak benda kesilapan. Sebab kadang-kadang ketika itu kalau murid calon kita jarang menggunakan kalkulator, tiba-tiba masa tu baru nak guna kalkulator. Yang tu akan jadi masalah lah kepada mereka. So sebab tu saya kadang-kadang sentiasa bagi pendedahan awal kepada murid itu, walaupun benda tu kita nampak macam kita boleh congok yang ni. Tapi guna kalkulator supaya kita tidak tersilap tekan. Okey, seterusnya kita bagi pada nombor 4. Okey, nombor 4 nampak agak susah sikitnya. Bila tengok gambar ni pening. Banyaknya garis-garis ni. Yang ni dia belajarnya bawah tajuk interference gelombang. Iaitu dua gelombang yang terhasil, maka ada dua gelombang yang akan bertemu dan atau dua gelombang yang juga semua bertemu, cuma dia ada puncak dengan puncak, maka dia akan lagi tinggi, dan puncak dengan lembangan, maka dia akan jadi kosong, tidak ada apa-apa gelombang lah. So di sini kita tengok dia nak adalah jarak antara ni S1 dan S2. So daripada formula dia bagi A lambda D, lambda darab D besar tu bahagi dengan S. So kita tengok sini, satu lagi dia ada sini nilainya 30, dan jarak antara garis ni kalau kita tengok betul-betul sini dia ada puncak bertemu puncak lah, yang garis biasa, ada yang garis putus-putus lah. So dia ada nilai 5 di sini. So apa peranannya? Dia punya formula berkenaan. Dia ada peranan betul lah. So kalau kita tengok situ dia nak jarak, dia bagi panjang gelombang ialah 1.5. So kita dah dapat nilai untuk lambda di sini. Okay, kecil sikit dia punya formula ni. Okey, panjang gelombang 1.5. So dia nak adalah jarak S1 dengan S2. So calon kita dia dah tahu antara sumber dengan tempat yang kita tengok nilai 5 ni, yang ni adalah nilai D. Okey. Yang tu dia dah tahulah. Cuma 5.0 ni adalah X. So apakah S1 S2? S1 S2 adalah A. Yang ni dia boleh katakan setengah orang kalau saya kata menghafal, kadang-kadang orang marahlah pada saya. Takkan semua dalam buku tu nak kena hafal. Maksudnya dia faham kedudukan dan satu-satu nilai berkenaan. InsyaAllah bila faham je, tidak ada kesilapan pada gantian tersebut. Maka diganti je lah. A sama dengan 1.5 darab 30 bahagi 5. 5 ni adalah untuk X, 30 tu adalah untuk D, 1.5 adalah lambda, panjang gelombang. So dia dapat nilainya 9.00 cm. Kenapa ada nilai 9.00 setengahnya? Kadang student kita, yang ni saya nak bagi penekanan apabila untuk kertas yang lain. Kadang-kadang kita nak katakan nilai berkenaan lah.
Okey, nak seimbangkan nilainya. So dapat 9.00. Boleh ke dia dapat nilai 0.2 ni bila saya beritahu tadi lah, bila dia tersilap letak. Dia akan dapat nilai-nilai berkenaan. So kena hati-hati. Kalau tertukar kedudukan nilai ya, kedudukan tertukar. Contoh dia letak 1.5 darab 5 bahagi 30. Dia akan dapat nilai, tetapi nilai tu ada di situ. Dia punya gangguan dia tu bukan sebenar-benarnya nilai di situ kita letak ikut suka je, tidak. Tapi susah atau dia adalah daripada kecil kepada besar ataupun besar kepada kecil. Itu dia punya cara kita nak, kadang-kadang kata kenapa nak kaburi mata murid. Itu kita nak bezakan murid yang betul-betul cemerlang tertinggi, cemerlang sederhana dan sebagainya. Dia punya konsep kepada soalan berkenaan lah. Okey, Mira pergi kepada nombor 5. Okey, nombor 5 yang ni mudah sikit lah. Okey, bagi saya mudah. Bagi cikgu semua mudah nampak di situ. Betul, Mira? Okey, kalau bagi Mira pun saya rasa nampak macam mudah aja. Okey, yang perkara yang pertamanya di sini, kalau kita tengok, murid dia kena tahu apa sahaja pengiraan berkait dengan elektrik dia menggunakan saat. Okey, kalau dia bagi minit dia kena tukar kepada saat. Tapi di sini terus dia bagi saat. Maka di sini kita nampak ada nilai voltanya 6 volt dan ada nilai arusnya 3 ampere. Kalau dia tersilap ambil nilai 2 ni, maka dia akan tersilaplah jawapannya. Okey, di sini dia guna Q sama dengan IT. I itu adalah untuk arus dan T untuk masa. Just dia letak saja. 3 darab 80 dapat 240 kula. Kalau dia letak 6 darab 80 berapa? 6 darab 8 akan dapat 480. Tapi kalau dia letak semua nilai, dia akan dapat 1440. Kalau dia dapat 18 tu macam mana? Kalau dapat 18, cikgu, dia darab 6 darab 3, cikgu. Ya, betul, Mira. So, kalau tersilap letak, semua dapat nilai di situ. So, kena hati-hatilah. Kena katakan, yang mana kita tak guna, kita pakar. Yang ni kita tak nak. Maka dia guna yang ni je lah. Yang tu dipanggil gangguan kepada soalan berkenaan. Kenapa asyik nak ganggu je murid? Kalau tak nanti kita beritahu yang mudah semua, nanti kata soalannya cukup senang semuanya. Tak adalah kita nak bezakan peringkat-peringkat dia tu. Okey, untuk soalan nombor 6, okey, yang ni tidak ada gambar. Tetapi kenapa dia boleh dikatakan mengaplikasi? Mengaplikasi ni dia kata sifat-sifat bagi unsur X. Dia bagi 2 sifat, maka aplikasinya adalah di sini, kegunaan bagi unsur X. Kalau kita tengok di sini, tidak reaktif menghasilkan warna. Bila sebut saja menghasilkan warna, automatik dia adalah untuk lampu iklan. Lampu saja. Tapi bila menghasilkan warna, maka lampu iklan. Okey, betul, Mira. Lampu iklan. Okay. Yang lain itu semua tidak reaktif. Cuma satu yang reaktif ni terapi kanser. Yang lebih reaktif lah. Okey, terapi kanser itu maksudnya nak membunuh sel-sel kanser. Dia bukan merawat, membunuh. Kalau merawat, ramailah orang yang nanti senang-senang dapat, terus dapat merawat. Tidak. Dia membunuh, sebab tu kita punya metabolisme kita lah akan jadi rendah. Okey, nombor 7, jisim wayar kuprum ialah 0.5. Berapakah bilangan mol bagi atom kuprum? Bilangan mol bagi atom kuprum. Okey, di sini kita tengok dia bagi jisim molar bagi kuprum 63.5 gram per mol. Di sini kenapa tidak ada formula? Okey, sebab yang ni dia rumus dia tidak ada, orang panggil apa, exactly ada rumus. Yang ni murid dia dah faham. Untuk dapatkan bilangan mol, kalau kita tengok di sini ada gram, ada mol. Maka kita nak letak mol ni, bagaimana kita nak kira dia. Maka automatiklah kita boleh cancel gram dengan gram. Macam mana kita nak cancel? Mesti satu duduk di atas, mesti satu duduk di bawah. Lepas tu dia punya mol negatif 1. Kita nak jadikan dia positif, duduk di atas. Maka automatik dia duduk di bawah dulu. Kita angkat dia naik atas, dia akan jadi mol. So cara dia mudah, iaitu 0.5 bahagi 63.5, maka dapat 7.9 darab 10 negatif 3. Yang ni akan jadi masalah. Kenapa? Setengah kalau dia tak bagi nilai ni 10 negatif 3, kita kena highlightkan dalam tu. So dia akan bagi nilai mungkin 0.0007 lebih. Okey. So dapatlah 7.9 darab 10 negatif 3. Dan jawapannya ialah C. C. Sila tengok, maka nilai ni dapatlah nilai lain. Okey, baik. Mira. Itu dia beberapa soalan yang Cikgu Rosnizan kongsikan. Bagaimanakah teknik untuk kita tackle soalan tu Cikgu dengan menggunakan teknik pengiraan yang tepat. Macam Cikgu kata, berhati-hati dalam penggunaan kalkulator. Jangan tersilap letak tempat. Okey, kalau macam tu Cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Rosni Zain. Cikgu, kali ini Cikgu akan kongsikan pula teknik untuk menjawab konstruk menganalisis, Cikgu. Ya betul Mira, kita tengok menganalisis. Ini bila kita tengok perkataan menganalisis, analisis dia tu. Biasanya kalau kita dapat data, kita kena analisis data-data berkenaan. So di sini macam biasalah, kita kena analisis soalan yang diberi, iaitu kita panggil rangsangan yang diberi yang pertama. Contohnya, jadual menunjukkan pemerhatian apabila satu siri ujian dijalankan bagi mengesahkan anion dan juga kation sebatian X. Yang pertama, dia bagi ujiannya, tambah beberapa titik larutan amonia sehingga berlebihan kepada larutan X, dan dia akan tengok pemerhatian, dia kata mendakan putih terbentuk dalam larutan amonia berlebihan. Bermaksudnya dia tak larut dalam amonia. Walaupun kita letak secara berlebihan, dah banyak dah, dia tak larut. Ada satu. Yang kedua, tambah larutan X kepada larutan argentum nitrat, mendakan putih terbentuk. Okey, bila sebut mendakan putih, dia ada beberapa jenis garam berkenaan. So murid kita dia dah tahu kalau tambah yang ni hasilnya mendakan putih, maka apa jenis-jenis anion dia. Dia punya klorida ke sulfat. Di sini ada dua pilihan saja. Okey, iaitu plumbum dengan zinc dan juga klorida dengan sulfat. So pilihan dia di situ iaitu kalau untuk anion mendakan putih terbentuk dan larut dalam larutan amonia berlebihan. So bila kita tambah je, bila lebih dia larut. Kalau dia tak larut, dia ada beberapa nilai untuk garam berkenaan lah. Okey, so jawapannya adalah anion bagi klorida dan juga zinc. So nama bagi garam berkenaan adalah zinc klorida. Okey, so analisisnya adalah dikena analisis satu-satu nilai berkenaan. Okey, yang kedua, rajah satu menunjukkan susunan radar sebagai satu sel elektrolisis antara yang berikut, yang manakah berlaku jika eksperimen itu dibiarkan selama 1 jam. Okey, kita tengok di sini apa dia, iaitu kuprum. Dua-dua logam yang digunakan adalah kuprum. Dan satu lagi kita tengok adalah dia punya sel kering. Di mana sel kering ni dia membantu proses daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Maksudnya berlaku tindak balas kimia dan juga ada larutan kuprum 2 sulfat. Katakan larutan yang digunakan ni adalah larutan lain, maka tindak balas itu tidak akan berlaku sebab dia tak, orang kata apa, dia tak matching dengan kuprum ni. Dia tak match, dia tak boleh berlaku kehilangan elektron dan penerimaan elektron. So di sini tak ada masalah larutan ni dia tu. Okey, bila kita tengok sini kedua-duanya, maka satu akan kehilangan elektron dan satu lagi akan terima elektron. Okey, yang satu yang mana akan kehilangan elektron dan mana akan terima elektron, dia akan jadi positif dan negatif. So kita tengok dia punya jawapan dia terus. Sebab kita tak nampak lagi sini, kita tengok satu-satu. Dia kata elektrod P semakin tebal. Yang ni semakin tebal. So kita tahu yang ni positif, yang ni negatif. So automatik di sini adalah positif, yang ni adalah negatif. Yang positif tu akan kehilangan elektron. Bila sebut perkataan kehilangan elektron, maka dia akan jadi nipis. Maka adakah jawapan yang ni betul? Dia P menebal. So dia salah. Jadi nipis. Salah. Yang kedua, bacaan ammeter menjadi sifar. Okey, menjadi sifar dia ada dua kaedah, Mira. Satunya, bila murid kita tengok dua-dua logam yang sama, kalau ikut dia punya tindak balas kimia, memang dia sifar. Tetapi kena ingat, sebab dia guna sel kering. Maka dia punya nilai itu tidak akan jadi sifar sebab dia dibantu oleh tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Maka adalah dia punya nilai A dia. So yang ni salah lah, menjadi sifar. Okey, gelembung gas dihasilkan di elektrod Q. Gelembung gas dihasilkan di elektrod Q, maksudnya di sini. Adakah terdapat gelembung-gelembung gas? Maka dia tidak dapat. Cumanya elektrod Q ni bila yang ni dah menipis, salah satunya akan jadi menebal. Dan yang ketiga, keamatan warna biru larutan tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Iaitu saya kata tadi, dia kena matchingnya iaitu larutan kuprum dengan kuprum. Sebab dia guna kedua-dua kuprum, maka satu akan hilang elektron, satu lagi akan terima elektron, dia akan terenap di sini. Maka hilang dengan terima, dia dah jadi maintain. Bila dia dah seimbang, maka tidak akan berlaku apa-apa kepada larutan berkenaan dari segi warna dia. Keamatan warna ni, sebab keamatan warna dia akan berlaku berkurang sebabnya elektron di dalam tu akan dinyacas, maksudnya di situlah. Okey, so jawapannya adalah D. So kita tengok situ, pasal analisis dia lebih tinggi sikit sebab dia ada 4
kriteria dia. Yang pertama dia kena faham dulu, ingat dulu apa yang berlaku, faham, dan dia kena aplikasikan untuk yang inilah tindak balas berkenaan. Dan seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Yang ini lebih kurang dengan yang tadi, cuma bezanya apa? Bezanya diguna logam Q, logam P, logam Q dan juga logam P ini selepas 2 jam. Apa yang berlaku yang dia nampak. So analisisnya iaitu logam Q dia tengok di sini, tak berapa nak nampak lah. Yang nampak jelasnya adalah dekat logam P dan diguna larutan kupron 2 sulfat. Bermaksud satu logam kehilangan elektron, satu logam lagi menerima elektron yang berlaku mendakkan di sini. So dia kata berdasarkan rajah 2, pernyataan manakah betul? Logam P adalah terminal positif. Kalau kita tengok di sini yang tadi, okey, yang ni beza dengan yang tadi lah. Kita tengok yang tadi dia ada sel kering, tetapi yang ni tidak ada sel kering. Bila tidak ada sel kering, murid kita dia dah faham iaitu yang kehilangan elektron adalah terminal negatif, yang terima elektron adalah terminal positif. Yang tu dia faham sebab dia tidak menggunakan sel kering. Kalau dia menggunakan sel kering, yang kehilangan elektron adalah positif sebab dia ibarat orang kata apa, dipaksa oleh sel kering tadi untuk menjalankan proses tindak balas kimia. So kita tengok sini, logam P adalah terminal positif. Terus dapat jawapan dia. Yang lain-lain tu kenapa kita boleh abaikan? Okey, boleh tengok elektron mengalir dari logam P ke logam Q. Bila sebut negatif positif, kita dah mention kat sini, maka elektron dia akan mengalir sini daripada negatif ke positif, iaitu daripada logam Q kepada P. Maka yang ni salah lah. P ke Q, patutnya Q ke P. P boleh menyesatkan Q daripada larutan garamnya. Okey, Q dia lebih reaktif, maka Q daripada lautan garam, P boleh menyesatkan Q. Maka P berada di bawah, dia tidak boleh menyesatkan garam tersebut. Maka yang ini salah. Okey. Dan yang kedudukan logam P lebih tinggi berbanding logam Q. So kita tahu bila negatif, positif, negatif duduk di atas, P duduk di bawah. Banyaknya analisis kepada gambar berkenaan. So dapat teruslah jawapan ini memang kita dapat terus bila kita dah faham mana satu negatif dan juga mana satu positif. Okey, seterusnya. Boleh merah kita pergi seterusnya. Soalan nombor 4. Ada situasi X dan juga situasi Y. Frekuensi tinggi bunyi whistle, getaran besar bunyi jet berlepas. Antara berikut, pernyataan berikut, manakah yang benar tentang situasi itu? So dia kena analisis ada 2 situasi di mana berdasarkan gelombang bunyi lah. Okey, kalau kita tengok sini berkait dengan frekuensi yang dia belajar dan juga getaran. Okey. Kalau kita tengok tu, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil pitching dengan loudness. Pitching tu dia punya nada dia dan juga kekuatan dia lah. Kalau kita tengok di sini, situasi X mempunyai kelangsingan yang rendah, situasi Y mempunyai kelangsingan yang tinggi, situasi X mempunyai kelangsingan yang tinggi, kedua-dua situasi mempunyai kelangsingan. Dia hanya fokus kepada kelangsingan, langsing. Langsing cikgu okey, langsing. Langsing tu kalau kita fikir benda apa? Kurus. Kurus tu maksudnya langsing dia lebih kepada frekuensi. Langsing ni yang dekat. Ada satu lagi besar. Frekuensi dia. Yang ni kita tengok situ lah. Kalau kekuatan tu amplitude, naik turun. Okey, so jawapan ni agak-agak apa jawapan dia? Saya pun dah confuse jawapannya apa. Sebab kita tengok sini, frekuensi tinggi, getaran besar. Bunyi jet tu. Maka dia situasi dia tu mempunyai kelangsingan yang tinggi. X kelangsingan dia lebih tinggilah berbanding dengan getaran besarnya bunyi jet berlepas. Berlepas tu dia punya bunyi dia tu. Maksudnya bunyi dia punya amplitude. Amplitude tinggi, kekuatan dia. Kelangsingan ni dia lebih pada frekuensi. Okey, dan seterusnya yang ni sebagai 5 soalan je lah untuk aplikasi untuk analisis. Okey, yang ni nampak mudah tetapi dia kena analisis satu-satu. Okey, kalau Mira tengok di situ rajah 3 menunjukkan jaringan makanan dalam satu sistem, satu ekosistem hutan hujan tropika. Kadang-kadang takut confuse baca ni, hutan tropika lah. Hutan hujan tropika. Okey, kalau tengok situ bermula dengan tumbuhan hijau, maka dia tahu siapa pengguna pertama, pengguna kedua dan pengguna tertier. Kita panggil sekunder, primer, sekunder, tertier. Kadang-kadang dia tak boleh nak sebut yang tu, dia panggil pertama, kedua dan ketiga pun boleh, tak ada masalah. Dia bukan silap konsepnya, cuma istilah yang kita gunakan. So startingnya di sinilah, yang ni adalah pengeluar. Okey, apakah yang akan berlaku kepada populasi organisma jika bilangan burung berkurang? Okey, burungnya duduk di sini.
Bila burung berkurang, agak-agak ular ni jadi macam mana? Ular akan Bertambah akan berkurang? Ular akan bertambah. Kejap cikgu. Ya ke bertambah? Oh, tak. Ular akan berkurang lah cikgu. Kenapa berkurang? Sebabnya makanan dia kurang. Betul. Lepas tu burung, apa berlaku kepada beluncas? Beluncas akan bertambah. Beluncas bertambah kenapa? Sebab burung dah berkurang. Burung dah berkurang, tak ada orang nak makan dia lah. Maka kalau beluncas berkurang, bertambah, minta maaf, apa berlaku kepada tumbuhan hijau? Kalau beluncas bertambah, tumbuhan hijau akan berkurang cikgu. Okey, tumbuhan hijau akan berkurang sebab dimakan. Okey, so soalan kita sini ada beluncas dengan lebah. So apa yang berlaku kepada lebah? Bila tumbuhan berkurang, lebah juga akan berkurang sebab disebabkan makanan di atas tu. Okey, so jawapan dia betul ke tak? Beluncas bertambah, betul. Lebah berkurang, betul sini. Betul. Okey, dan ular berkurang. Akan berkurang. Okey, bijak Mira. Wah. Betul. Okey, hasil 5 tu dan saya bagi sikit lagi lah perkongsian untuk semua calon lah, iaitu kuasai fakta dan sentiasa praktik apa yang kita dah bincang selama lebih kurang 1 jam Mira, dan kuasai glossary sains ni apa yang ada dalam buku teks lah sains itu, dan buat pilihan yang jawapan yang terbaik. Itu dia perkongsian yang cukup banyak daripada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Rosnizam. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Terima kasih juga kepada semua calon SPM yang menonton. Diharapkan anda dapat menguasai teknik yang telah dikongsikan. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan.